Jadi kita balik kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim AS yang merupakan manusia yang pertama yang membina Kaabah. Cuma kita kena faham beza ini di antara pembinaan ini Kaabah dan tanah suci. Beza di antara pembinaan Kaabah dan tanah suci. Tanah suci ini yang dimaksudkan adalah tanah di mana Kaabah itu berada. Nampak tak bezanya? Yani Allah Subhanahu Wa Taala apabila menciptakan bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih tanah yang mana di padanya berada Kaabah, itu adalah tanah yang suci. Sekarang kita menanyakan soalan, sudah ada Kaabah ke belum ada Kaabah? Apabila Allah menciptakan bumi ini belum lagi ada Kaabah. Betul ke tidak? Yani Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan bumi, selepas dia menciptakan bumi baru datang manusia. Dari Nabi Adam AS apabila diciptakan bumi ini sudah wujud tanpa syak, maka dia diturunkan daripada syurga ini ke bumi ini. Taib. Akan tetapi kita harus faham tanah yang mana dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi yang dikenali sebagai Mekah hari ini. Ini adalah tanah yang suci. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini adalah tempat ini yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala memilih sebagai Baitullah. Baik, sekarang yang soalan kita menanyakan apakah yang berlaku selepas itu. Maka pada awalnya manusia datang melakukan haji seperti mana penulis yang mengatakan di sisi selepas ini. Ada pendapat mengatakan semua para anbiya melakukan haji walaupun sebelum Nabi Ibrahim AS, walaupun kita ada khilaf. Sebelum Nabi Ibrahim AS, berkenaan dengan selepas Nabi Ibrahim AS tidak ada syak, yakni semua para anbiya diperintahkan melakukan haji. Tapi berkenaan dengan sebelum Nabi Ibrahim AS, pendapat ini yang mengatakan semua para anbiya, Nabi Adam AS juga yang melakukan tawaf di Kaabah. Dia juga yang melakukan haji. Taib, yang dimaksudkan adalah bumi yang Makkah. Walaupun yang pada ketika itu belum yang dibina Kaabah. Akan tetapi bumi itu adalah bumi yang suci. Siapakah manusia yang pertama sekali yang membina Kaabah? Itu adalah Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kita mengetahui? Sebab Al-Quran mengatakan ni. Kita balik kepada surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan bagaimana Kaabah itu pertama sekali dibina. Dan selepas itu dia dengan Nabi Ismail AS melakukan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah doa selepas pembinaan Kaabah. Baik. Maka ini yang disebutkan oleh Ibn Ishaq, beliau mengatakan lam yab'athillahu nabiyyan ba'da Ibrahim AS illa hajja. Yani selepas Nabi Ibrahim AS semua para anbiya melakukan haji. Wallazi sarraha bihi ghayruhu annahu ma min nabiyyin illa hajja khilafan liman istasna hudan wa salihah. Yani ada pendapat yang mengatakan bahkan semua ini para anbiya melakukan haji walaupun selepas Nabi Ibrahim AS, melainkan Nabi Saleh ini dengan Nabi Hud. Ini berdasarkan dengan riwayat. Selepas itu penulis mengatakan mana lebih afdal, salat ataupun haji? Di sini beliau mengatakan was-salatu afdalu minhu. Kalau kita bandingkan misalan mana lebih afdal? Ya, lebih afdal di sini maksudnya lebih besar ini pahalanya dan lebih penting di sisi Allah. Dia adalah salat lebih daripada haji. Khilafan yang lil qadi, ada yang pendapat yang mengatakan haji itu lebih afdal. Selepas itu beliau mengatakan diwajibkan pada tahun yang ke-6 berdasarkan pendapat yang asah. Yakni bilakah diwajibkan melaksanakan haji dan umrah? Maka pendapat ini yang dipilih adalah diwajibkan pada tahun yang ke-6. Diwajibkan. Akan tetapi Nabi SAW beliau tidak melakukan haji pada tahun itu. Seperti mana kita maklum, beliau melakukan haji yakni sebelum ini beliau wafat, Hajatul Wada ini dilakukan yakni pada tahun-tahun yakni sebelum ini beliau wafat. Akan tetapi kewajipannya sudah wujud pada tahun yang ke-6 ini Hijriyah. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha. Nabi SAW melakukan haji sebelum kenabian dan selepas kenabian. Baik, apa maksudnya ini sebelum kenabian? Yang ini seperti mana kita mengetahui kaum Arab ini, Arab Jahiliyah, mereka melakukan haji daripada
daripada zaman yakni yang panjang. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS hingga Nabi kita SAW. Walaupun selepas itu agama mereka telah berubah, tetap mereka melakukan haji. Dan Nabi SAW melakukan haji sebelum ini kenabian. Dengan haji yang banyak. Dan begitu juga beliau melakukan haji selepas kenabian. Ini yang disebutkan oleh penulis. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha wa qabla al-hijrati hijajan la yudra adaduha wa ba'daha hajjatul wada' la ghair. Jadi beliau mengatakan kita tidak mengetahui berapa banyak haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Yani sebelum ini kenabian dan juga selepas ini kenabian di Makkah. Kita tidak mengetahui. Yani sebelum ini kenabian beliau melakukan haji yang banyak, tidak diketahui berapa banyak beliau melakukannya. Selepas ini hijrah hanya hajjatul wada'. Selepas ini hijrah hanya hajjatul wada'. Sebab pada tahun yang pertama hijrah sampai tahun yang ke-6 berlaku peperangan di antara kaum Quraisy dengan orang Islam. Maka orang Islam tidak dapat masuk ini ke Makkah selepas ini hijrah disebabkan peperangan. Tetapi apakah berlaku pada tahun yang ke-6? Tahun ke-6 ini berlaku peristiwa Hudaibiyah. Peristiwa Hudaibiyah. Maka orang Islam melakukan perjanjian bersama kaum Quraisy. Kafir Quraisy ini pada yakni Hudaibiyah yang membolehkan mereka melakukan umrah. Maka di sini kita lihat ini hikmah di sebalik ini kewajipan ini haji pada tahun yang ke-6. Selepas itu beliau mengatakan berkenaan dengan melakukan haji, adakah melakukan haji semua dosa diampunkan? Termasuk dosa di antara manusia dengan manusia? Ataupun hanya diampunkan dosa yang bersangkut paut dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti mana kita maklum, dosa ini kita ada dua jenis. Kita ada dosa di antara manusia dengan Allah, dengan dosa di antara manusia dengan manusia. Jadi bila kita membicarakan tentang taubat nasuh, satu orang kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya akan diampunkan. Adakah maksudnya dosanya diampunkan ke semuanya, termasuk dosa di antara manusia dengan manusia? Apa pendapat antum? Ini dulu kita telah membicarakan ini. Satu orang kalau ditaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Adakah semua dosanya diampunkan? Ataupun kita mengatakan hanya dosa di antara dia dengan Allah sahaja yang diampunkan? Manakala dosa di antara manusia dengan manusia tidak diampunkan, melainkan kalau dia meminta maaf daripada orang yang dia menzalimi. Mana yang betul? Boleh faham insya-Allah. Sekarang ini penulis ni, nanti kita akan baca hadisnya. Tetapi berkenaan dengan orang yang melakukan haji, adakah maksudnya semua dosanya diampunkan termasuk dosa di antara manusia dengan manusia? Ini soalannya. Ataupun kita mengatakan hanya dosa di antara manusia dengan Allah. Di sini ada khilaf, penulis yang menukilkan ada perbezaan dari ulama. Disebabkan kita ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang melakukan haji, Allah mengampunkan kesemua dosanya ka yauma waladatu ummuh. Nabi mengatakan seperti seorang bayi yang keluar daripada perut ibunya. Bayi yang keluar daripada perut ibu ini maksudnya tidak ada dosa sama sekali. Betul ke tidak? Bayi apabila keluar daripada perut ibunya tidak ada dosa sama sekali. Baik, Nabi menyamakan ini dengan orang yang melakukan haji. Yakni satu orang yang melakukan haji, Allah mengampunkan dosanya seperti yakni seorang bayi keluar daripada perut ibunya. Maka penulis ini mengatakan man hajja hadzal baita kharaja min dzunubihi ka yauma waladatu ummuh. Ini hadisnya. Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan haji, maka dia keluar daripada dosanya seperti keluar seorang bayi daripada perutnya. Baik, selepas itu beliau mengatakan qala syekhuna, yakni Syekh Ibn Hajar. Qala syekhuna fi hasyiatil idah. Ini hasyiatul idah ini dia adalah syarah bagi kitab Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menuliskan ini kitab Al-Idah. Ini adalah kitab yang khusus tentang bab haji dan umrah. Maka Syekh Ibn Hajar ini menulis hasyiah ke atasnya. Maka beliau mengatakan dalam kitab ini, apabila Imam Nawawi sampai kepada hadis ini,
kayauma waladatu ummuh yashmalut tabi'at. Beliau mengatakan yang ini maksudnya termasuk tabi'at. Tabi'at yang ini maksudnya dosa-dosa yang bersangkut paut di antara manusia dengan manusia. Yang ini beliau berpendapat yang ini bahawasanya hadis ini mengatakan semua dosanya diampunkan termasuk dosa manusia dengan manusia. Boleh faham insya-Allah? Ini yang beliau mengatakan, wa warada tasrihu bihi fi riwayatin. Dan juga yang ini ada riwayat yang menerangkan makna ini. Wa afta bihi ba'du masyayikhina. Beliau penulis mengatakan juga sebahagian daripada masyayikh guru-guru kami juga mengeluarkan fatwa tentang perkara ini, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh bin Hajar. Lakinna zahira kalamihim yukhalifuhu. Akan tetapi yang ini sebahagian yang ini daripada ulama ini yang lain ada yang ini perbezaan. Ada sebahagian yang ini ulama mereka mengatakan bukan semua dosanya diampunkan. Hanya dosa di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dosa di antara manusia dengan manusia tidak diampunkan. Jadi di sini kita ada berapa pendapat? Kita ada dua pendapat. Jadi kita ada pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan semua dosanya diampunkan, termasuk tabiat, yakni dosa manusia dengan manusia. Pendapat yang kedua mengatakan bukan maksudnya semua dosa diampunkan, tetapi yang diampunkan hanya dosa di antara manusia dengan Allah. Manakala dosa manusia dengan manusia perlu yakni kita meminta musamaha, yakni minta maaf. Satu orang ini dia menzalimi orang lain misalan. Taib, selepas itu yang ini dia wajib yang ini dia minta maaf, betul ke tidak? Wajib dia minta maaf, wajib dia kembalikan ke barang yang diambil misalan. Satu orang ini curi barang misalan. Lepas itu dia bertaubat kepada Allah. Adakah taubatnya cukup? Yang ini kalau kita balik kepada kaedah, nanti kita akan sebut kaedahnya. Kaedah yang ini mengatakan kaedah fiqhiyah. Dalam fiqh kita mengatakan dosa di antara manusia dengan manusia wajib kita meminta musamahah. Yani kita meminta maaf dan kalau ada kezaliman kita kembalikan. Yani kalau kita mencuri misalan dan kita meminta maaf dan kita kembalikan benda yang dicuri. Kalau kita menzalimi dan kita mengambil ada benda-benda yang kita mengambil misalan, wajib kita kembalikan. Maka tidak cukup dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita ikut ini kepada kaedah. Cuma bab haji di sini kita ada khilaf ini sebab hadis Nabi SAW yang menerangkan seperti keluarnya bayi daripada perut ibunya. Itu sebab yang ni Syekh bin Hajar mengatakan haji ini dia ada pengecualian. Yang ini maksudnya Allah yang ini mengampunkan semua dosa. Ini termasuk ini dosa di antara manusia dengan yang ini manusia. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang dimaksudkan hanya dosa di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu penulis mengatakan wal awwalu awfaqu bi zahiris sunnah. Dia mengatakan pendapat yang pertama. Pendapat yang mana? Pendapat yang pertama yang ini adalah pendapat yang mengatakan kesemuanya diampunkan. Awfaqu lis sunnah. Dia lebih dekat kepada sunnah. Sebab hadis Nabi SAW terang yang ini berkenaan dengan perkara tersebut. Wasani awfaqu bil qawaid. Yang ini pendapat yang kedua mengatakan dia lebih dekat kepada kaedah fiqhiyah. Baik, mungkin nak antum tulis ini kaedah ini. Ini kaedah yang penting ya. Saya tak tahu kalau terjemahannya dia ada letak footnote ke tidak. Muka surat apa tadi terjemahan? Sekarang 92. Berapa? 92 Sekejap ya. Ada baik, ada footnote. Antum kalau lihat dia punya footnote nombor 5 ni. Yang ini setelah dia mengatakan apa? Pendapat pertama termasuk hak Adam lebih cocok dengan makna zahir-zahir sunnah. Sedang yang kedua lebih cocoki kaedah hukum. Lepas itu dia terjemahkan kaedahnya. Yang kelima. Boleh nampak insya-Allah? Boleh antum baca kaedahnya? Nama kaedahnya adalah bahawa hak Allah terbentuk dalam kemurahan, sedang hak adami tiadanya ampunan, maka tidak akan terlepas dari hak adami kecuali dengan redanya. Nah, ini terjemahan ni agak long-winded sedikit Ala kulli hal, kaedah ini dia mengatakan hak Allah Subhanahu Wa Taala dia berdasarkan kepada musamaha. Yakni maksudnya hak Allah Subhanahu Wa Taala ini diampuni. Mudah diampuni.
Tidak ada masalah. Tetapi hak di antara manusia dia berdasarkan dengan musyahah. yakni dia memerlukan kepada keredaan. Apa bezanya? Bezanya, kita apabila kita melakukan sesuatu misalan dan kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memaafkan. Tapi berbeza dengan manusia. Apabila kita menzalimi ini orang, belum tahu dia maafkan. Betul ke tidak? Allah Subhanahu Wa Taala dia berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang bertaubat nasuh, Allah akan maafkan dia. Manusia tidak begitu. Manusia dengan Allah tidak sama. Allah Maha memaafkan, manusia tidak. Maka manusia ini perlu kita meminta keredaannya sebab asalnya dia tidak maafkan. Biasa dia. Asalnya manusia dia tidak memaafkan. Jadi ini beza di antara hak Allah dengan hak manusia. Maka penulis tadi mengatakan pendapat yang kedua lebih dekat yakni kepada kaedah. Sebab kaedah mengatakan wajib kita meminta keredaan daripada orang yang kita menzalimi. Tamam? Maka berkenaan dengan pengampunan dosa, dia hanya pengampunan yang berkait dengan dosa di antara manusia dengan Allah sahaja. Ini pendapat yang kedua. Manakala dosa yang bersangkut paut dengan manusia tidak diampunkan. Boleh faham insya-Allah semua? Kita habiskan ini sedikit, lepas itu baru kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Selepas itu ini beliau mengatakan, dan dengan begitu maka tertolaklah fatwa di atas yang berpegangan kepada makna-makna zahir ini sunnah. Yang ini maksudnya pendapat yang kedua bercanggah dengan pendapat yang pertama. Pendapat ini yang kedua bercanggah dengan pendapat yang pertama. Tapi yang ajibnya, tamam. Summa ra'aitu ba'd al-muhaqqiqin naqala al-ijma' alayhi. Yang ini penulis ini mengatakan sebahagian dari ulama dia mengatakan ada ijma' bagi pendapat yang kedua. Apa maksudnya? Yang ini bagi pendapat ini yang kedua ada ijma'. Yang ini hanya dosa di antara manusia dengan Allah sahaja dimaafkan. Manakala dosa di antara manusia dengan manusia tidak dimaafkan, melainkan dengan keredaannya. Wa bihi yandafi'ul ifta'ul madhkur tamassukan bizawahir. Jadi beliau mengatakan maka dengannya berkenaan yang ini dengan yang ini fatwa yang disebutkan ia adalah fatwa yang ini yang berpegang yang ini dengan makna yang zahir. Yang ini daripada hadis Nabi SAW. Ini adalah bagi pendapat yang pertama tadi. Kenapa sebagian ulama berpegang kepada pendapat yang pertama? Sebab ini mereka berpegang kepada zahir sunnah. Apa maksud zahir sunnah? Sebab hadis ini mengatakan seperti keluarnya seorang bayi daripada perut ibunya. Ada siapa yang ada soalan setakat ini? Boleh faham insya-Allah? Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, terjemahan dia, dan dengan begitu maka tertolaklah fatwa di atas yang berpegangan pada mana-mana zahir sunnah. Kirakan tertolak fatwa yang pertama. Ya, di sini sebab pendapat ini yang pertama dia bercanggah dengan kaedah. Sebahagian dari ulama mengatakan ada ijma' yang berkenaan dengan pendapat yang kedua. Jadi disebabkan ada kaedah, mereka menolak pendapat yang pertama yang berdasarkan kepada zahir sunnah. Okay. Boleh faham insya-Allah? Ini adalah masalah khilafiyah. Ini penulis ini dia menukilkan khilaf ini berkenaan dengan pendapat ini. Beliau mengatakan ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan semua dosa diampunkan, ada ulama mengatakan bukan semua dosa diampunkan. Kenapa yang ini ada ulama mengatakan bukan semua dosa diampunkan? Sebab yang ini dia bercanggah dengan kaedah. Kita ada kaedah fiqhiyah yang mengatakan dosa di antara manusia dengan manusia wajib dengan redanya. Jadi apabila bercanggah ini, kenapa mereka mengambil pendapat yang kedua? Yang ini sebab ini dia adalah kaedah ini berdasarkan dengan riwayat yang lain dan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka ada percanggahan yang ini dengan hadis yang dipegang oleh pendapat yang pertama. Boleh insya-Allah? Baik, jadi bagaimana kita berhenti di sini ya, sebab masa ke bagaimana? Antum ada urusan ni? Ya saya. Okey, jadi kita berhenti di sini. Jadi hari ni kita punya pengajian yang ringkas sebab
Saudara kita Kai Chan juga ada urusan. Cuma apa saya ingin mengatakan, insya-Allah buat masa ni kita punya kelas saya terpaksa saya lambatkan sedikit. 9 suku sampai 10 suku. Sebab sebelum ini saya ada menghadiri kelas. Jadi insya-Allah minggu depan juga kita akan mulakan 9 suku. Cuma hari ini sebab kita habis siang, sebab saudara kita ada urusan. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan mula 9 suku ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.